Pilihan Raya Negeri Johor bakal menjadi medan rujukan parti politik dalam berdepan pilihan raya umum kelak. Apatah lagi dengan peningkatan lebih 28% pengundi baru, khususnya generasi muda, sudah tentu corak pilihan raya negeri perlukan pendekatan berbeza dan lebih menepati kehendak golongan tersebut. Ikuti analisis PRN Johor disediakan wartawan Hilman Jamil. Bagi mendapatkan perincian yang lebih jelas, saya menemu bual penganalisis politik yang tidak asing iaitu Profesor Dr. Kasim Tukiman. Dr. Kasim berkata dengan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri dipertandingkan, rakyat Johor sekali lagi diberi peluang untuk memilih wakil suara mereka di peringkat negeri. Tidak hanya pemilihan calon yang tepat, parti politik yang bertanding dilihat akan mengketengahkan calon muda, berkaliber dan diterima rakyat. Ia bukan saja melibatkan persaingan di kalangan anak muda untuk kita jadikan anak muda sebagai sebahagian daripada program pembangunan ekonomi semula Johor, mengatasi masalah kesihatan dengan pelbagai prasarana di Johor, dan pada akhirnya cuba nak mengenengahkan tokoh-tokoh yang berwibawa dalam pilihan raya akan datang. Sebab dalam pilihan raya di Melaka dan di Sarawak sudah ada satu indikator, sudah ada satu cetusan idea bahawa mana-mana parti politik kena mencari atau menengahkan tokoh-tokoh baru yang lebih berwibawa, lebih berintegriti dan boleh memberi satu gambaran kombinasi antara kepimpinan yang sedia ada dengan kepimpinan yang akan datang. Selain faktor calon yang sesuai dan muda, cara berkempen juga, kata Dr. Kasim, haruslah mengikut trend semasa dengan tidak lagi bersandarkan ceramah dan menceritakan tentang dasar dan wawasan yang dibawa setiap parti yang bertanding sahaja. Anak muda dilihat lebih gemar kepada sesuatu yang jelas dan nyata serta realistik untuk dilaksanakan, terutama dalam mewujudkan program untuk mereka, peluang pekerjaan lebih banyak serta keterlibatan dalam membangunkan negeri. Cerita apa manifesto dia, apa konten dia untuk nak program-program untuk anak muda selepas berjaya membentuk kerajaan, dan apa pula peluang-peluang pekerjaan, apa pula citra negeri yang kita nak bangunkan. Jadi sebab itu pada akhirnya kita lihat kepimpinan politik mana-mana pun, sama ada parti itu BN ataupun Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional, mereka akan berusaha sebaiknya menggunakan media sosial terutama dalam gerakan anak muda masing-masing untuk menonjolkan dia punya perjuangan. Tambah beliau, Johor agak unik kerana mempunyai kesepakatan di kalangan rakyatnya atau lebih dikenali sebagai Bangsa Johor. Dan disebabkan itu, Barisan Nasional yakin untuk bergerak secara solo berbanding menjalinkan kerjasama politik seperti mana di peringkat pusat. Ia juga sebagai strategi untuk merampas kembali kerusi BN yang tewas pada pilihan raya umum lalu. Kemungkinan kenapa Datuk Hasni membuat keputusan untuk bertanding secara solo untuk memastikan kerusi-kerusi yang dahulunya menjadi milik UMNO akan dapat dipertahankan semula. Sebab tentulah ada agihan-agihan UMNO berapa kerusi, majoritinya MIC dan juga MCA. Cuma MCA ini selalu tewas di tangan DAP dalam banyak kawasan daripada Segamat sampailah ke Kulai di sini. Apa yang lebih signifikan adalah PRN Johor ini mencerminkan apa yang bakal berlaku pada pilihan raya umum nanti kerana ia berbeza dengan pilihan raya negeri sebelum ini iaitu di Melaka dan Sarawak. Beliau berkata Johor memberikan konteks kepimpinan politik yang lebih besar kerana ia melibatkan pertembungan pimpinan parti yang juga berada di peringkat pusat, malah masing-masing mempunyai agenda tersendiri untuk menang. Setakat analisis ini dilaporkan, UMNO menyasar untuk bertanding sekurang-kurangnya 42
daripada 56 kerusi DUN pada PRN Johor. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, jumlah itu belum mengambil kira kerusi DUN bagi parti komponen Barisan Nasional BN yang lain. Sementara itu, Perikatan Nasional pula akan bertanding di semua 56 kerusi. Pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, itu adalah pendirian PN setakat ini selepas mengadakan perbincangan dengan rakan-rakan dalam parti gabungan termasuk PAS serta Gerakan. Manakala pengerusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan Pakatan Harapan juga akan bertanding di 56 kerusi DUN. Dr. Kasim juga menjangkakan paling kurang akan berlaku pertembungan 3 penjuru pada PRN Johor kelak. Antara DUN yang dijangka panas adalah Benut, Layang-Layang, Gambir, Simpang Jeram, Parit Yani dan Kota Iskandar kerana ia melibatkan nama-nama besar dalam arena politik Johor. Pilihan Raya Negeri Johor kali ini akan menampakkan sebenar erti persahabatan dan juga kerjasama politik dalam kalangan parti politik di negara ini. Dan bagaimanakah mereka ingin mendapatkan kembali mandat yang lebih besar daripada rakyat kerana di Johor, muafakat bangsa Johor sangat penting. Firman Jamil bersama juru kamera Muhammad Hafiz Ahmad Kamal, Johor Bahru Johor untuk Bernama TV.